Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 16 Syawal 17 Mei bersama saya Aziza Arifin dan berikut tajuk utama malam ini. Tepung gandum didakwa naik harga, bekalan sukar diperoleh. Pemandu trailer sebabkan kematian 5 pelajar USAS mengaku tidak bersalah. Selepas krisis bekalan minyak masak paket membelenggu pengguna, tepung gandum pula didakwa sukar diperolehi. Malah harganya dilapor naik mendadak. Situasi itu dikuatiri akan mencetuskan spekulasi dalam kalangan peniaga. Dalam masa sama, ia berkemungkinan akan menyebabkan harga jualan makanan berasaskan tepung turut sama naik. Laporannya bersama wartawan Hanisa Hasanuddin. Baru-baru ini ada dakwaan yang mengatakan stok tepung gandum hanya berkekalan sehingga Julai nanti dan semestinya dakwaan tersebut menimbulkan kebimbangan dan juga kerisauan terhadap pengguna, lebih-lebih lagi peniaga. Jadi hari ini saya mendapatkan reaksi pengguna, adakah benar dakwaan itu ataupun hanya spekulasi untuk menaikkan harga semata-mata bagi mengenyangkan perut jerung-jerung tersebut. Dakwaan bahawa tepung gandum sukar diperoleh diakui sendiri peniaga apam balik di ibu negara. Setiap hari Siti Karunisa Boyong gigih mencari premis yang menjual tepung gandum dan jika ada sekalipun jenama tepung gandum yang mahal harganya. Itulah kita pun terpaksa cari tempat-tempat yang boleh simpan stok apa semua. Kalau boleh nak cari juga lagi orang kata tempat yang harga yang orang cakap yang masih murah lagi lah. Dengar ni macam itulah sebab ramai dah cakap mungkin satu harga akan naik, lepas tu stok akan kurang. Sebab ramai orang dah simpan and then ramai orang yang nak. Kesan kenaikan itu dia tiada pilihan selain menaikkan sedikit harga jualan bagi menampung kos modal. Situasi sama turut dirasai oleh peniaga pisang goreng. Maznah Muhammad Ali berkata, ketika ini dia membeli sekotak tepung gandum yang harganya jauh lebih tinggi berbanding sebelum Ramadan lepas. Sebelum puasa, akak beli satu kotak tu harga dia dalam 10 paket, 10 kilo dalam satu kotak tu RM24. Sekarang dia naik RM32. Maknanya mendadak naik dia kan. Yang akak faham, kita tak ada masalah tepung gandum. Kan dia bahan terkawal, tapi ke mana perginya? Adakah sebab dia orang cuba nak sabotaj untuk naikkan lagi harga? Sebab sebelum ni tepung gandum sekilo RM2.4 yang macam sahur, tapi yang apa kita dapat sekarang ni dekat kedai 1 kilo tu RM3. Bagaimanapun peniaga kedai runcit Abdullah Abu Bakar berkata pihaknya tidak mengalami masalah bekalan tepung gandum, malah harganya masih terkawal. Namun dia tidak menolak kemungkinan bahawa pengguna akan berdepan kenaikan harga tepung gandum. Untuk sementara waktu belum ada lagi untuk stok cukup. Kalau peniaga-peniaga macam gerai-gerai kalau dia orang nak order, insya-Allah ada cukup. Sebab baru-baru ini dalam minggu lepas pun ada keluar surat khabar yang bahawa stok bekalan tepung tu kurang kan. Mungkin dari situ pun kita dapat tahu bahawa apabila barang berkurang dia otomatis harga akan naik. Hari ini Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP menegaskan bekalan tepung gandum di dalam negara adalah mencukupi dan kekurangan barangan itu di pasaran adalah jenis yang tidak bersubsidi. Mengupas larangan India untuk mengeksport gandum susulan gelombang haba, ia tidak memberi kesan yang besar kerana Malaysia mengimport 80% biji gandum dari Australia dan selebihnya Amerika Syarikat, Kanada dan Ukraine. Dalam pada itu, KPDN-HEP juga memaklumkan seramai 2,200 penguatkuasanya akan sentiasa membuat pemantauan bagi memastikan bekalan tepung bersubsidi dan tidak bersubsidi stabil di pasaran.
Sementara itu, Menteri Pertanian dan Industri Makanan MAFI, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi memberi jaminan bahawa kerajaan akan mengambil tindakan segera bagi mengurangkan kesan yang dihadapi rakyat susulan krisis bekalan makanan yang mengalami kenaikan harga ketika ini. Jelas beliau, Malaysia mempunyai cara berbeza dalam menguruskan impak kenaikan kos dan harga barang bagi memastikan bekalan makanan sentiasa mencukupi. Tentu sekali kita mengambil beberapa langkah-langkah untuk mengurangkan kesan pada rakyat Malaysia di negara kita. Jadi bekalan ayam contohnya kita meletakkan seharga shilling pada RM8.90, namun dalam keadaan demikian kita terpaksa mengeluarkan subsidi bagi menampung kos pengeluaran yang ditanggung oleh pihak industri. Jadi kerajaan sensitif dan maklum tentang kesan, dan terus sekali di pihak MAFI kita sentiasa mengambil langkah dan tindakan untuk memastikan bekalan makanan negara sentiasa terjamin dan diperoleh oleh rakyat Malaysia. Sementara itu, mengulas mengenai tindakan negara India menyekat ekspor gandum ke pasaran global termasuk Malaysia, Ronald berkata kerajaan sedang mencari sumber alternatif lain termasuk mengimport bekalan biji tersebut dari pelbagai negara luar lain. Beliau berkata rakyat negara ini tidak perlu bimbang mengenai kekurangan bekalan gandum kerana Malaysia bukan hanya mengimport gandum dari negara India sahaja tetapi dari pelbagai negara yang lain. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan program Smart SBB dan sesi menandatangani MOU di antara kerajaan dan syarikat peneraju Pulau Pinang di Permatang Nibung, Permatang Pauh. Pemandu trailer yang terlibat dalam kemalangan tragis hingga mengorbankan 5 pelajar Universiti Sultan Azlan Shah USAS di Kuala Kangsar minggu lalu didakwa di Mahkamah Majistret Kuala Kangsar petang tadi. Tertuduh Muhammad Amirul Aznizam Razali, 28 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas kelima-lima pertuduhan dibacakan terhadapnya. Mengikut pertuduhan, tertuduh yang berasal dari Jitra Kedah didakwa memandu dengan berbahaya sehingga menyebabkan kematian 5 pelajar USAS. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di kilometer 245.2 Lebuh Raya Utara Selatan Plus, arah utara berhampiran Terowong Menora dekat Kuala Kangsar pada pukul 1 pagi Khamis lalu. Bagi kesemua pertuduhan, pemandu terbabit didakwa mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang sabit kesalahan boleh dipenjara antara 5 tahun hingga 10 tahun dan denda antara RM20,000 hingga RM50,000. Magistrate Muhammad Syazmi Zamhari menetapkan ikat jamin RM4,000 bagi setiap pertuduhan dan sebutan semula kes pada 30 Jun. Khamis lalu, 5 penuntut USAS yang menaiki kereta Honda City rentung selepas kereta dinaiki mereka terbakar akibat dirempuh sebuah trailer. Siasatan polis mendapati pemandu terbabit mempunyai 22 saman dengan 21 daripada jumlah saman itu sudah dibayar termasuk 8 saman kesalahan kerana memandu laju. Suspek dilapor turut mempunyai 9 rekod kesalahan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ yang sekaligus dijangka akan memberi kesan kepada penggantungan atau pembatalan lesen memandu miliknya. Hasil ujian saringan air kencing tertuduh bagaimanapun didapati negatif dadah. Keputusan untuk menggantung sementara loji penyembelihan di Australia akan diteruskan sehingga siasatan selesai dan kerajaan berpuas hati dengan hasil siasatan terbabit. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Idris Ahmad berkata pihaknya meminta agar saksi yang mendedahkan bukti ketidakpatuhan syarikat penyembelihan terbabit untuk memberi perincian kepada JAKIM. Kita telah pun buat keputusan drastik untuk gantung. Yang keduanya ialah sampai hari ini kita nak hubungi mereka yang buat itu supaya muncul ke depan, dan semalam pun saya telah menghubungi pihak PPIM untuk memberikan nombor dan menghubungi dia supaya individu ini dapat hubungi pihak JAKIM supaya ceritakan dengan secara detail dan telus kepada pihak kita, dan kita akan mengambil tindakan dekat manakah yang kalau berlaku benda-benda yang melibatkan soal integriti sebagainya, maka kita bersedia untuk mengambil tindakan. Tambah Datuk Idris, pihaknya telah menghubungi pegawai atasi yang bertugas di Australia bagi mendapatkan penjelasan berkaitan prosedur operasi standard SOP loji penyembelihan terbabit.
Keputusan JAKIM untuk menggantung sementara kelulusan Thomas Foods International Lobitel Australia berkuat kuasa serta-merta itu dibuat susulan pendedahan seorang saksi yang mendakwa pernah bekerja di loji penyembelihan terbabit dalam sidang video yang dibuat bersama beberapa badan NGO. Pada masa sama, Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia, SIGMA, selaku badan persijilan halal yang bertanggungjawab dalam penyeliaan halal ke atas loji sembelihan itu, akan diberi surat tunjuk sebab dan berdepan tindakan pembatalan status badan persijilan halal yang diiktiraf JAKIM sekiranya didapati tidak mematuhi keperluan SOP halal Malaysia. Dato' Idris berkata demikian selepas merasmikan aplikasi digital Yapim Dia di Putrajaya siang tadi. Masalah bekalan air bersih di Kampung Kasing Rompin yang semakin meruncing sejak Ramadan lepas hingga kini membebankan penduduk apabila mereka terpaksa mengangkut air dari sungai untuk kegunaan harian. Isu yang didakwa berlarutan sejak 15 tahun lalu itu sekaligus menimbulkan persoalan berhubung pembinaan tangki air pada 2012 yang menelan kos jutaan ringgit sedangkan ia tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Luahan itu disuarakan 30 wakil penduduk kampung lantaran mereka tidak tahan dengan situasi itu yang menjejaskan kehidupan seharian mereka. Sambutan Syawal baru-baru ini pun sukar kerana mereka terputus bekalan air dan terpaksa mengangkut air daripada sungai. Isu air ini tidak selesai-selesai, tekanan air bila diaduan kepada pihak yang berwajib katanya tekanan air terlalu rendah di kawasan ini, tekanan air rendah sampai bila tekanan air rendah menara tangki begitu besar di Kampung Pianggu sana di simpang pipa ati itu selepas pada tanah perkuburan tinggi tapi tak ada air naik di situ. Sementara itu, Nur Hafidah Abdul Rahman berkata dia terpaksa membeli air mineral kerana bekalan air yang tidak bersih dan ia membebankan kewangan keluarganya. Dalam masa sama, beliau tidak mampu untuk menyediakan enjin pam penyedut air bawah tanah. Kadang-kadang air ada dalam pukul, baru-baru ni air ada dalam pukul 5 pagi sampai pukul 6. Tapi air keruh kuning, keruh berkeladok. Terpaksa guna jugalah. Nak minum beli air mineral, nak masak. Tak boleh masak kita beli dekat kedai. Nak basuh baju kat Dobi. Kita, ya pergi time tak keluar tu kita guna lah. Pergi okey ke? Ya pergi tak okey tapi terpaksa guna jugalah. Bagi Hasnah Bakar, akibat keadaan yang mendesak terutama ketika menyambut Aidilfitri, keluarganya terpaksa mendapat bekalan air bersih daripada tandas di stesen minyak berdekatan. Baru ni 2 hari sebelum raya tu memang dia orang tak buat catuan air. Lepas tu kita dapat macam 2 hari sekali. Air pun kalau dapat tak banyak-banyak sangat dah kita dah terhujung kan. Lepas tu kita pun dah ni kan. Cuma tak ada air dalam periuk untuk minum. Satu periuk tu tahan dah 5 hari. Kalau lantung tu untuk mandi. Kalau mandi pergi mandi kat Petronas dengan Petron. Bawa kain baju letak kat sana. Tumpang-tumpang. Basuh-basuh baju kering baru kita balik. Sampai bila? Situasi itu juga didakwa berlaku di Kampung Kurnia, Kampung Stajam dan Kampung Pianggu. Sementara itu, Pejabat Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tioman, Datuk Seri Muhammad Johari Husin dalam satu kenyataan memaklumkan masalah ini telah dibincang bersama PAIP termasuk usaha memasang paip bagi menyedut air ke tangki air. 43 juta ringgit telah diperuntukkan bagi menyelesaikan masalah air di kawasan Black Spot di Rompin. Bawa anak untuk edar dadah. Alhamdulillah, bertemu kembali. Seorang pekerja kontraktor sambilan di Reman 7 hari bagi membantu siasatan berhubung kes dera seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun di Pandan Perdana Sabtu lepas. Terdahulu, suspek ditahan di Jalan Besar Taman Dagang Ampang pada jam 5.40 petang semalam. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya Assistant Commissioner Muhammad Farouk Ishak berkata suspek berusia 41 tahun itu direman bermula Selasa hingga 25 Mei ini dan kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Suspek adalah kawan kepada bapa mangsa yang diminta untuk menjaga kanak-kanak terbabit kerana ibu bapa kandungnya ditahan di penjara.
Hasil semakan mendapati suspek mempunyai 3 rekod lampau berkaitan kes dadah dan 1 rekod jenayah komersial. Terdahulu, nasib menimpa kanak-kanak terbabit disedari seorang lelaki yang terdengar tangisan kanak-kanak itu pada jam 1 petang. Pengadu mendapati kesan kecederaan di muka dan badan kanak-kanak itu sebelum dibawa ke balai polis untuk tindakan selanjutnya. Sementara itu, kanak-kanak terbabit berada dalam keadaan stabil dan ditempatkan di ward pediatrik Hospital Ampang untuk pemerhatian dan rawatan lanjut. Taktik licik seorang lelaki membawa anak perempuan berusia 5 tahun bagi mengelak dirinya diperiksa gagal mengaburi pihak berkuasa. Dalam serbuan jam 5.30 petang semalam, polis merampas 48,000 biji pil kuda bernilai hampir RM1,5 juta yang ditemui dalam sebuah beg di dalam kereta suspek. Pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, pemeriksaan ke atas sebuah kereta Toyota Avanza yang dipandu lelaki warga Thailand berusia 28 tahun itu telah menemui satu beg yang mengandungi 8 bungkusan kekuningan. Kadang-kadang inilah satu cara yang agak popular lah untuk mengaburi. Kadang-kadang bila membawa anak-anak ni dia dirasakan bahawa pemeriksaan tidak akan teliti. Tetapi pihak polis dengan pengalaman, dengan intelligence yang kita ada, sesiapa pun tidak akan terlepas. Jadi ialah usaha dia untuk mengelirukan pihak polis lah sebenarnya. Suspek kemudian ditahan di parkir sebuah pasar raya di Tanah Merah. Susulan rampasan berkenaan, polis turut menjalankan pemeriksaan lanjut di rumah suspek di Kampung Berupuk Bacok, namun tiada rampasan dibuat. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kelantan siang tadi. Muhammad Zaki berkata, siasatan awal mendapati bekalan dadah terbabit dipercayai diperoleh dari Thailand dan suspek juga mempunyai rangkaian di negara terbabit. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang boleh membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Jumlah kes penyakit kaki, tangan dan mulut HFMD meningkat pada kadar membimbangkan iaitu sebanyak 15 kali ganda berbanding tempoh sama tahun lalu dengan 31,661 kes dilaporkan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata 7,526 kes direkodkan pada minggu epidemiologi yang berakhir pada 14 Mei dengan peningkatan sebanyak 349% berbanding Mei sebelumnya dengan hanya 1,676 kes di seluruh negara. Selangor menyumbang jumlah kes terbesar HFMD dengan 8,864 kes iaitu 28% daripada keseluruhan. Diikuti Kuala Lumpur dan Putrajaya 4,421 kes, Sabah 2,650 kes, Perak 2,638 kes dan Kelantan 2,493 kes. Sementara negeri-negeri lain melaporkan kurang daripada 1,500 kes. Majoriti kes berlaku di tadika, taska atau prasekolah dengan 65%, rumah persendirian 34% dan pusat jagaan kanak-kanak sebanyak 27 wabak iaitu 3%. Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata kebanyakan kes HFMD berlaku dalam kalangan kanak-kanak berumur 6 tahun ke bawah iaitu sebanyak 29,781 kes, diikuti kanak-kanak berumur 7 hingga 12 tahun iaitu 1,473 kes. Sebagai langkah proaktif mengekang penularan penyakit berjangkit, beliau berkata Kementerian Kesihatan melalui aplikasi MySejahtera telah mengaktifkan ciri terbaharu pengesanan penyakit berjangkit bagi mengesan kes selain COVID-19 seperti rabies, denggi dan demam campak. Ciri terbabit boleh membantu orang awam untuk menyemak status titik merah dan pelaporan kes-kes penyakit berjangkit di sesebuah kawasan dan membantu mereka menjalankan aktiviti harian dan merancang perjalanan secara lebih berhati-hati. Sementara itu di Melaka, semua taman asuhan kanak-kanak Taska dan taman didikan kanak-kanak Tadika hanya akan ditutup jika mendapat nasihat atau arahan daripada Kementerian Kesihatan KKM. Walaupun kes mingguan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di negeri ini meningkat. Memetik bernama Pengurusi Jawatankuasa Hal Ehwal Wanita, Pembangunan Keluarga dan Kebajikan Negeri, Datuk Kalsum Nordin berkata, setakat ini hanya 11 pusat asuhan kanak-kanak diarah tutup di Melaka sejak HFMD mula menular.
Bagaimanapun setakat ini tiada arahan penutupan bagi semua tadika, taska dan pusat jagaan harian di Melaka. Terdahulu, media melaporkan kes HFMD di Melaka mencatatkan peningkatan ketara iaitu 977 kes setakat minggu lalu berbanding hanya 95 bagi tempoh sama tahun lalu. Sementara itu, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Dr. Rusdi Abdul Rahman berkata 13 kluster dilaporkan membabitkan 11 premis iaitu 7 di Jasin, 3 di Melaka Tengah dan sebuah premis di Alur Gajah di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Selepas negara mengharungi cabaran pandemik COVID-19 yang menjejaskan ekonomi rakyat, pengkelasan pendapatan isi rumah berdasarkan kategori miskin tegar B40, M40 dan T20 wajar dibuat mengikut negeri dan daerah. Ketua Penyelidik Pusat Kecemerlangan Penyelidikan Kewangan Islam Sosial COE ISF Universiti INSIF, Profesor Madya Dr. Baharum Abdul Hamid berkata, pengkelasan berdasarkan jumlah pendapatan semata-mata tidak relevan dengan keadaan semasa, memandangkan kos hidup di kampung dan bandar jauh berbeza. Saya ingin melihat Jabatan Perangkaan datang dengan garis kemiskinan yang berbeza mengikut negeri, mengikut daerah, mengikut tempat tinggal. Maksudnya kita ada garis kemiskinan untuk Semenanjung, garis kemiskinan berbeza untuk Sabah Sarawak. Di Semenanjung sendiri, garis kemiskinan berbeza untuk negeri Pantai Timur, Pantai Barat, Selatan dan Utara. Seperti mana kita maklum, di dalam Semenanjung dan juga Sabah Sarawak, kita mempunyai 4 negeri yang mempunyai penduduk miskin yang agak tinggi, iaitu Sabah, Sarawak, Kelantan dan Perak. Ini semua harus dikaji kembali. Tambah Profesor Madya Baharum, kos asas kehidupan seperti sewa rumah, pengangkutan, makanan dan perubatan juga berbeza mengikut lokasi, khususnya di Sabah dan Sarawak dan ia wajar diambil kira. Selepas impak ekonomi terhadap pandemik COVID-19, kehidupan M40 juga antara yang terjejas dan pengkelasannya perlu bersifat lebih adil, lebih-lebih lagi kepada individu M40 yang mempunyai pendapatan tidak jauh berbeza dengan B40. Klasifikasi pendapatan B40, M40 dan T20 yang dilakukan oleh DOSEM adalah ketika negara kita aman. Selepas itu, banyak perkara telah berlaku. Pandemik COVID melanda, sekarang ni inflasi berlaku. Maka ini adalah masa yang bertepatan untuk Jabatan Statistik untuk melihat kembali dan datang dengan perangkaan yang lebih tepat untuk mengklasifikasikan kembali B40, M40 dan T20 mengikut keadaan semasa. So saya harap ada berlaku perubahan dan perubahan ini adalah perubahan yang jujur dan tepat mengikut keadaan ekonomi semasa. Beliau dalam pada itu turut memberi perhatian terhadap pengkelasan pendapatan orang asli selain menawarkan kursus kemahiran yang lebih sesuai dan bertepatan dengan gaya hidup mereka. Ke-14 maut, bas rempuh tiang papan iklan. Alhamdulillah, bertemu kembali. Sedikit laporan luar negara. Sekurang-kurangnya 14 orang terbunuh manakala 19 cedera dalam kemalangan bas yang membawa pelancong tempatan. Nas berlaku selepas bas terbabit merempuh tiang papan iklan di Jawa Timur, Indonesia semalam. Bas terbabit yang membawa 31 penumpang, pemandu dan seorang kru melanggar tiang papan iklan sebelum berpusing di atas lebuh raya yang menghubungkan Bandar Mojokerto ke Surabaya. Seorang jurucakap polis Timur Jaya berkata, insiden terbabit disyaki berpunca daripada kesalahan pemandu. Ketika kejadian, keadaan cuaca dan lalu lintas juga berada dalam keadaan baik. Pemandu bas dilaporkan terselamat dan telah dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Sementara itu, pegawai tempatan memaklumkan kebanyakan mangsa berasal dari Benowo, sebuah kampung berhampiran Surabaya dan mereka dalam perjalanan pulang ke rumah selepas bercuti di dataran tinggi Ding dekat Jawa Tengah.
Di Iraq, sekurang-kurangnya 2,000 orang dikejarkan ke hospital selepas mengalami masalah pernafasan disebabkan ribut pasir. Ia merupakan satu fenomena perubahan iklim yang melanda sejak pertengahan April sehingga mengakibatkan kemerosotan kualiti tanah dan kemarau berpanjangan. Ribut pasir tebal itu telah menyebabkan penutupan lapangan terbang, sekolah dan pejabat awam di seluruh negara. Awan tebal dan debu menyelubungi hampir keseluruhan Baghdad pada Isnin hingga menyebabkan bandar itu diterangi cahaya berwarna jingga. Debu kuning turut kelihatan sehingga menutupi bumbung kereta dan rumah serta mengakibatkan jarak penglihatan terhad hanya kepada 300 meter. Pihak berkuasa berkata beberapa pejabat kerajaan juga diarahkan tutup. Bagaimanapun, kemudahan kesihatan tetap dibuka bagi membantu mereka yang berisiko dan orang yang menghidap penyakit kronik serta orang tua. Sebelum ini, ribut pasir merupakan perkara yang biasa berlaku di Asia Barat, namun semakin kerap terjadi sejak beberapa tahun lalu. Bandar Grenoble di Perancis pada Isnin membenarkan pemakaian burkini oleh wanita Muslim di kolam-kolam renang milik kerajaan. Pakaian renang yang menutup keseluruhan tubuh kaum wanita itu telah menjadi perdebatan di Perancis sejak beberapa tahun. Kebenaran pemakaian burkini di Grenoble diperoleh selepas 29 ahli mesyuarat Majlis Bandaran menyokong cadangan itu. Datuk Bandar Grenoble, Eric Pioli berkata, usul membenarkan pemakaian burkini itu diperjuangkan beliau untuk memastikan kaum lelaki dan wanita bebas memakai pakaian yang dikendaki. Pemakaian burkini yang dikaitkan dengan pakaian keagamaan itu dilapor mahu diharamkan terus oleh kumpulan sayap kanan dan feminin. Pemakaian burkini mula dicadang diharamkan di pantai-pantai Mediterranean pada 2016 selepas siri serangan pengganas di Perancis. Pada 2019, pemakaian burkini turut disokong untuk dilarang digunakan di kolam renang atas alasan kebersihan. Kerajaan meluluskan pelaksanaan kadar gaji minimum baharu RM1,500 sebulan mulai 1 Mei 2022 di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pelaksanaan tersebut adalah bagi mengambil kira kos sara hidup kini yang kian meningkat sekaligus menekan golongan B40 khususnya. Ia juga merupakan hadiah kepada golongan pekerja atas dedikasi tanpa jemu dalam membangunkan ekonomi negara. Sekian berita Al-Hijrah, ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk pelbagai berita pilihan dan eksklusif. Saya Aziz Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.